Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan sekali ini insya-Allah dengan taufik dan hidayah daripada Allah Jalla Jalaluh, kita akan mari belajar tentang masalah cara kita nak fahamnya agama kita. Kerana Islam ialah agama yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita alhamdulillah walaupun duduk di jalan di sini pun kita boleh beragama dengan agama Islam. Cuma tak jadi kesilapan dan kesalahan apa-apa kalaulah kita nak baru dalam masalah, kita nak faham Islam tu di atas wajah Islam kita nak. Kita faham dulu mula-mula kata, apabila sebut kata Islam, dua dasar sahaja yang agama kita itu bangun berdiri, iaitu di atas Al-Quran dan di atas hadis Nabi kita Muhammad Sayyidil Anam. Dua perkara ini sahajalah yang agama kita timur naik. Seolah kata jadi raktan, jadinya asas untuk kita beragama dengan agama Islam. Pahaman manusia kita nak betul molek dengan kehendak kita, ini orang panggil majlis umum. Majlis biasanya kita kecek dengan cara luah-luah. Pendetailan tu kita duk rayak dah nak malam mengikut apa yang dikemukakan oleh para warasatul anbiya. Cuma hak ni kita nak kecek dengan cara umum, amah. Kata jalan ni Islam dalam masalah nak memahamikan Alkitab wa Sunnah, nak faham Quran, faham hadis ni macam mana. Kerana hari ni Quran ada belaka di rumah masing-masing. Hadis Nabi ada masing-masing di kampung mana-mana. Kalau ada orang mengajar agak ada lah rumah tok guru tu. Sekurang-kurangnya Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke
Sunan Abi Daud ke Tirmizi ke Nasai ke Ibnu Majah ke Musnad Imam Ahmad ke, ikutlah kitab-kitab hadis tu. Hal yang ada di dalam tu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalil di sisi orang Islam ni bukan kemocok lagi. Kita tahu dalil ni bukan kemocok lagi. Kemocok iaitu kita nak faham dalil hak kita dapat daripada Tuhan, dapat daripada hadis Nabi. Bagaimanakah Tuhan nak kita faham, nak Nabi kita nak kita faham melalui orang hak reti pandai yang pegang jawatan kuasa warasatil anbiya. Di situ kita sebagai umat Islam kena cari ilmu pengetahuan supaya kita tak tinggal tangan dengan jalan-jalan mereka, barulah kita itu selamat. Perbezaan di antara jalanan orang Islam yang faham Islam sungguh, pada masalah dia nak mengambilkan pahaman daripada Alkitab wa Sunnah, adanya khususiat-khususiat yang dia tadi itu kena mengetahui. Yang pertamanya, hendaklah kita tadi itu tahu kata Al-Quranul Karim dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali dua perkara ini adalah perkara yang nak jadi berlawan di antara satu sama lain. Tidak ada tanakut, berlawan, tidak ada hirah, tidak ada yang jadi pening ke lagu mana dak, ataupun ittirab. Ittirab ni mana kata tak kejap, royak sini sekali begini, sini sekali begini, membawa ada orang nak beriman ni payah nak faham. Tak ada juga dalam Quran kita balas tu. Dalam hadis Nabi pun tak ada juga balas tu. Bahkan apa yang ada dalam Quran, ada dalam hadis tadi itu semata-mata hidayah daripada Tuhan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu khasais ni, khususiat ni tak dipahamkan akan ini konsep ni malaikat orang sunnah satunya juga. Orang sunnah dia faham kena dengan cara yang betul hak Tuhan nak, hak Nabi kita mau, sama ada faham Quran ataupun faham hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi mula-mula sekali kita nak faham kata, mula tangga kita nak pegang dengan Quran, nak pegang dengan hadis ni sebagai inti dalam masalah kita mengaku kata kita orang beriman, orang Islam ini. Yang pertama sekali, ayyuhal muslimun, kita kena mengagungkan Quran, kena mengagungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agung lagu mana? Agung ni bukan gini. Setengah orang Jawi kita agung tak gini. Ni mana agung dia? Tak Quran atas kepala, tak hadis Nabi atas kepala, junjung, atau mana agung? Itu bukan maksud sangat. Lagu tu satu juzuk saja daripada cara kita nak mengagungkan Al-Quran ataupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agung yang sebenar iaitu kita taslimkan, kita serahkan diri kita, akal fikiran kita, pahaman kita terhadap Quran, terhadap hadis Nabi. Tu makna kata kita ta'zimil Quran was sunnah. Kita mengagungkan Quran, mengagungkan hadis, makna kita serah diri, akal fikiran, pahaman, amalan, kedudukan, apa hak Tuhan nak, apa hak Nabi raya. Itu makna agung. Dan kita kena jauhkan diri kita daripada menyalahi perkara tersebut. Sesungguhnya kepentingan barang yang beza di antara orang sunnah rahimahumullah, ulama-ulama dia lah apabila sebut tak ulama sunnah, mana ulama yang jijak diri dia di atas sunnah nabawiyah, ambil semenjak daripada dia akil balik sehingga dia masuk kubur, di kalangan warasatul anbiya. Mereka itu senantiasa mengagungkan kitab Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak ambil akal mereka, pendapat mereka, ijtihad mereka, perasaan mereka,
mari mukhalafah ataupun mari, kalau bahasa siapa yang mari mengatasi Alkitab wa Sunnah. Tak, dia tawak lagu tu. Kalau Tuhan kata gini, memang dia kata gitu. Kalau Nabi kata gini, memang dia kata sepanjang Nabi kata Muhammad SAW. Hawa apa begitu lalu? Kenapa jadi gitu lalunya orang-orang yang pergi dengan jalan ni Islam hak faham sunnah tu ya lagu tu? Kerana dia beramal dengan ayat Quran. Kita nak amal dengan Quran, pasti kita kena tahu isi kandungnya Tuhan. Bagaimana kita nak amal dengan Quran sedangkan kita tak pernah dengar ayat Tuhan hak suruhkan kita? Terkadang kita ngaji, tapi kita ngaji hujung-hujung jula gitu ya. Tak ada ngaji jadi sungguh ambil daripada humi titi naik sampai ke atas. Dok, bukan lagu tu. Kerana orang ngaji titi balik humi sampai ke naik tinggi gitu, tak ada dalam dunia ni cara ngajar balah tu. Malaikat dok dalam sistem ahli sunnati wal jamaah, ataupun kita kecek dengan cara ringkas kumpulan as-sunniyah. Satu lah hak tu ya, hak mengaji pasal tu. Tak kira hak dok dalam aliran Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i ke, Hambali ke, Zahiri ke, tak kira. Semua tadi itu yang ngaji balah tu. Tak ada perbezaan di antara bangsa bahasa gilah di mana dalam alam ni. Kalau dia orang sunnah, cara dia faham balah tu. Kenapa? Kerana dia dengar daripada ayat Tuhan. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala buat turun dalam Quran. Tuhan kata mana? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, demi Tuhan, supah tak jadi seorang itu jadi beriman dengan sebenar-benar beriman, malaikat mereka itu menjadikan engkau ya Rasulullah sebagai hakim. Hakim ni mana lagu mana? Orang buat keputusan hukum. Apabila ada perselisihan, bagaimana keputusan? Sudah di diri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekarang Nabi wafat, maka kena sudah di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak Nabi tinggal. Karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tak ada tinggal harta dinar ataupun duit mata benda berapa dak. Innama yuwarrisul ilm, dia tinggal ilmu pengetahuan daripada perkataan dia, iaitu hadis Nabi ataupun Quran. Hak tu yang Nabi kita tinggal. Apabila ada perselisihan ayuhal muslimun, bukan malak baik. Walaupun kita duk Quran 15, kita boleh beramal dengan ayat Tuhan tadi, ayat daripada surah An-Nisa ayat 65. Fala yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Apa maksud fima syajara bainahum? Perkara yang ada perselisihan di antara mereka. Ini orang beriman hak sungguh. Kita nak tahu kata kita ni orang beriman hak sungguh, kita paling tengok pada diri kita, amalan kita hak kita buat. Cuba tanya diri kita, bak harta benda kita bagi lagu mana? Bak harta benda hak kita milik tu, kita jadi orang tua, Tuhan beri kemewahan pada kita, kita bagi harta lah mana? Kita reda ke tak terhadap apa yang dibagikan, yang ditaksimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ini syariat? Ke lagu mana perasaan? Apabila kita buat tu, berasa lagu mana? Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Dan tak ada dalam hati tadi itu rasa berat gapo-gapo hak Rasulullah hukum mari, rakyat mari. Allah, benda ni bukan mudah. Terkadang kita buat sungguh tapi kikir gigi ya. Berasa kata buat dengan paksa gitu, bukan mana taslim daripada dalil, bukan mana kata berasa kata gembira daripada dalil. Tak. Setara tu tak jadi lagi lah iman kita sempurna, walaupun kita beriman dah tapi dak lagi. Tak masuk lagi daripada kata mereka yang Tuhan lepas masuk dalam syurga dengan tidak ada seksa apa-apa. Tak lagi setara tu. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan dia serahkan sebagai serahan bulat. Allah, payah. Payah ni bukan benda mudah kita dengar di telinga hari ni, tak apalah. Belai-belai gedik-gedik, kaki ratik, menyana-menyana ratik dengar lepas-lepas gitu. Tapi nak amal sungguh
peluh. Ayat Quran ayat 65 daripada surah An-Nisa ni peluh, bukan tak peluh. Maka orang faham Islam, ulama ahli sunnati wal jamaah, dia fahamlah tu. Kena taknya Quran hadis di depan, atas pada hak mana-mana. Dia nak ngajar boleh, dia nak syarah boleh, dia nak ceramah boleh ikut. Tapi kena hak ni di depan. Dasar dia balas ni. Tapi alhamdulillah hari ni sekat kata ulama sunnah kita pakat bersuara ni dengan cara berluas-luasan ni. Alhamdulillah hari ni doa ambil le Quran, hadis ambil le Quran, doa ambil dalam hadis, cara nak tarbiyah ambil le Quran, cara nak tarbiyah ambil dalam hadis. Tak apa dah tu. Mana kenyok dah tu, kenyok pergi pada benda hak molek. Bukan mana halah pergi mari. Masalah agama tak ada halah pergi mari, ya benar semata. Sebab apa? Sebab orang benar-benar ni boleh masuk syurga. Sebab tu Tuhan kata, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa dia selamat diri daripada api neraka boleh masuk syurga, orang ni hak benar. Bukan benar mana kata aku tak setunduk pada benar. Hak tu kalah. Bukan benar. Ni kita kena wipahau jadi molek. Itu satu ayat. Kemudian ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 30 ni. Qala subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin, dan tidaklah sayugia patutnya bagi orang yang beriman lelaki ataupun beriman perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasul itu buat keputusan gapo-gapo, dia biasanya kata aku nak pilih, hak ni aku tak sah, hak ni aku nak, hak ni aku tak sah, hak ni aku nak. Tak bukanlah tu. Ini mana orang Islam. Lepas tu benda-benda lagu ni kita kena kikih diri ya. Sebab hari ni berpakaian banyak nampak kata orang Islam, nampak rupa kata berpakaian Islam, tapi hukum Islam tak tahu apa sekarang. Terkadang kalau orang raya hak Islam sungguh tak boleh terima pula. Sebab apa? Sebab fahamnya tak ada, kurang faham. Terutama dalam hidup orang bandar. Orang duduk kat kampung-kampung boleh tahan lagi. Tapi kalau mari duduk bandar, duduk dalam suasana jauh sikit daripada suasana agama, apa payah. Kurang masalah kata nak terima betul-betul tu tak. Tak kira oleh media apa-apa ni. Media ekonomi ke, media politik ke, media hidup harian ke, tak kira. Gapo-gapo apa. Maka kita nak ayat kata Quran hak kita duk taruh dalam mari tu. Hak kita duk junjung tak dah pala tu. Hak kita dah hantar anak kita pergi mengaji apa tu, ya suruh kita lah ni. Dalam tu ya suruh kita balas ni. Tak memadai kita terkadang tak ni Quran atas kereta depan tu nak ambil berkat, tak apa, tak ada masalah. Tapi Quran hak kita tak depan tu ni ya suruh balas ni. Kita kena faham juga. Kata hak ya suruh tu yang nak gapo daripada kita. Bukan mana kata apabila kita beriman tak kena buat gapo sekarang, bukan. Ni terkadang kata nama beriman tak apalah lah mana kok mana, dak bukan balas tu. Baik. Kemudian siapa dia tak sah, makna kata lawe. Tuhan hukum gini, Nabi hukum gini, ya lawe. Faqad dhalla wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa dia lawe Tuhan, lawe Rasul, lawe mana tak terima, tak serah diri Allah. Letih kecil masalah ni. Bukan mudah benda-benda lagu, letih kecil lagu ni. Faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya orang ni adalah orang yang sesat jalan sebagai sesatan yang nyata yang jelas. Tak jumpa dengan syurga mudah. Ini benda yang kita kena tertanam di diri kita. Jangan kita buat mudah benda ni belum pada kita nak pejam mata. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Hei orang yang beriman, taatilah kamu akan Allah Ta'ala dan Rasul, dan jangan kamu itu berpaling daripadanya, daripada ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa antum tasma'un, sedangkan kamu itu dengar dengan telinga. Kata Rasul, royak gapo tu royak gapo. Dengar, pakat dengar belaka ni, malam ni kita duk dengar. Terkadang tahu, tetapi halah Tuhan kata wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Jangan kita paling daripadanya apabila kita itu dengar. Katanya para warasatul anbiya, dia kata dengar di sini, dengar ajar. Maka ajar hak kita ni dia gantung kepada al-istita'ah. Ingat malik masalah. Gantung pada al-istita'ah ni mana lagu mana? Gantung pada kuasa kita itu buat kerja. Apabila kita tak kuasa, bukan makna kata kita ingkar. Dak, hak tu tak apa. Kita tak kuasa. Manusia kita tak kuasa nak buat. Tak apa lagi. Tapi hak pesing kuasa dia tak sewa, hak tu masalah. Kemudian satu lagi, Tuhan kita ni Azza wa Jal, dia tak akan suruh kepada kita malaikat ghaliknya perkara tadi itu kita kuasa nak buat kerja. Ini adalah perkara yang kita sendiri duduk dalam agama ni tak jadi berat ke gapo-gapo. Kalau gitu, apabila kita tahu lagu ni, jalan ni hak kita nak jalan oleh sunnah seluruh dunia ni ya gantung pada 3 ayat tadi daripada surah An-Nisa, kemudian diiringi surah Al-Ahzab, kemudian diiringi surah Al-Anfal. Maka 3 ni adalah perintahan Allah Ta'ala kepada kita. Kalau gitu dalam masalah mengaji agama, pia nak ngajar dengar, tak ada apa. Dalam manhaj ahli sunnati wal jamaah kita tak ada pernah sekat orang nak ngaji dengan orang. Tak. Semenjak daripada bila-bila dah ngaji, nak ngaji dengan dia. Tapi nak ngaji apa yang saya saat ni? Kena baca ayat katik, baca hadis katik, syarah we kena dengan apa hak Tuhan nak, hak Rasul nak. Tak apa. Kenapa tu? Kerana perkara tadi itu adalah perkara yang kita tadi itu kena jalan sepertinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayak kepada kita dengan cara jelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan Imam Hakim di dalam Mustadrak dengan sanad yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dia kata aku ni tinggal kepada kamu 2 perkara. Hak ni kita dah dengar semua, tapi kita tak muamalah dengan dia. Kalau kita ngaji bab pegangi, jarang mana kita dengar ayat Quran, jarang mana kita dah dengar hadis Nabi. Ngaji bab hukum sakut bab dengan amal ibadat, jarang mana kita nak dengar Quran, jarang mana kita dah dengar hadis Nabi. Apa boleh jadi gitu? Ini nak ayat kata kita kena cek kata sistem rabubkan siksa hak kita duk ngaji tadi itu gananya jauh daripada apa hak kita tahu mari, apa hak kita ngaji mari, apa hak kita faham mari. Apa jadi jauh. Ini kita kena murajaah diri kita, kena top tuan dengan diri kita sendiri supaya nak nampak kata apabila kita ngaji jauh tak ada ayat Quran, tak ada hadis Nabi, terutama bab cara kita nak beriman dengan Tuhan. Ni kita kena hundur. Jangan kita kacau duduk situ. Bukan jalan lah tu. Bukan jalan lagu tu. Kalau jalan lagu tu tak kena. Sebab Nabi Muhammad rayak dengan cara molek ayat Quran lagi, hadis Nabi lagi. Pas kita nak duduk mana? Sistem kita nak duduk lagu mana? Kita jangan buat banding pelik-pelik lah kita ni. Orang mengaku kata kita sebagai warasatul anbiya, jangan buat banding pelik-pelik. Orang awal ni dia nak turut kita mata, dia tak ada, dia tangan 10. Dia nak tupai kita orang ngaji ni lah. Cuma kita jangan buat banding pelik-pelik. Buat banding pelik-pelik kata rumah buruk tak boleh kita rambak, tak boleh kita punggah, tak boleh kita sipek. Lak duk situ lah orang tua kita kena jaga ke harta benda dia. Duk sebar tempat teh kita Nusantara ni orang pakat duk pergi ramai gitu. Tak boleh. Walaupun hadis tak tahu mana apa, kalau ada dalam kitab ulama kita jangan kata gapo. Kalau Israiliyat ada di dalam tafsir kita duk ngaji, jangan kata gapo. Kalulah pendapat fiqh ia berlawan sekalipun dengan dalil, jangan kata gapo. Senyap, jangan kata gapo, senyap. Ini bukan jalan, ini bukan jalan. Jalan lagu ni adalah jalan yang tak dijalankan oleh seorang mana-mana pun di kalangan warasatul anbiya hak mu'tabarin, hak mu'tabar tak ada. Ni kita kenapa yang salah?
Kalau kita tak buranakan cara kita mengaji, kita nak pergi pah mana? Kita nak pergi kanu. Ini masalah yang kita kena sedar diri. Kita pakak-pakak nak gantung kepada benda hak kena. Sebab Quran pun ada, hadis Nabi pun ada. Dalam Nusantara kita ni, dalam 3 wilayah, 4 wilayah kita ni, kalau hipung semua hadis Nabi, hak Nabi cakap tu baik daripada mulut dia, tak jatuh lepas satu kalimah pun. Nak rakyat kata hujah Allah Ta'ala daripada Tuhan sampai pada tanah air kita ni. Tak kira kitab mana-mana hak Nabi cakap perkataan dia ada belaka di tanah air kita ni, tak ada jatuh walaupun satu kalimah. Dan hak tinggi lagi, tak ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang Jawi kita ni tak boleh faham daripada dia, tak ada. Kalau kita orang ulama ni tak faham, tok guru ni tak faham, tok guru ni faham. Kalau orang ni tak faham, orang ni tak faham, orang kampung ni tak faham, orang wilayah ni tak faham, orang asal lagi faham. Nak wayak kata hujah Allah Ta'ala ni siapa dah kita hari ni? Pak kita duk tunggu gapo? Duk tunggu gapo kita habis saya kata duk banding benda pelik-pelik tadi. Tepat manusia kita hari ni ya kodok ramah semata. Kalau kita banding kodok ramah semata, kena nawak lagu mana? Supaya jalan. Apabila jalan dulu masa kita 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, satu lane ya. Nak selisih pun tak boleh. Tapi orang korama, kita nak buka jadi 2 lane, 3 lane, 4 lane. Lagu tu cara-cara kita nak misah. Ni dak misah rumah buruk kita. Dak misah hak biasa kata jalan tanah ataupun tanah ke apa panggil tanah merah. Batas getah tak boleh tak boleh duk punggah sebab orang tua kita tak ada biasa duk atas batas getah. Apa kita duk banding nak kelik gunung? Nak turun nak jadi ke apa nama turun. Tak ada nak naik dak. Islam tak ada nak lagu tu. Negeri Sia kita ni adalah negeri yang buka bebas kepada orang Islam nak nak memajukan dalam masalah nak beragama, boleh sia malah. Boleh sesia malah ya buka dengan cara luah-luah. Terkadang kita pergi di negeri Islam sendiri, sama ada luar Timur Tengah ataupun negara-negara sebelah daripada saudara kita ni, tak ada kelebihan kebebasan seumpama negara kita. Bahawa apa kita duk pitkan tuain, duk katuk diri kita, duk katuk cara mikir kita, tak saya nak terima benda-benda yang baik, benda-benda yang molek, benda-benda yang lebih, benda-benda yang maju, benda-benda yang nak bawa kita pada hadapan. Limaza, kenapa? Kita dah nak gapo? Cuba tanya diri kita, kita dah baik tu kita nak gapo? Maza turid, gapo hak kita nak daripada ini ummah? Ya Allah, ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam ni kena ada kesedaran. Orang kita boleh nak beragama, we kena dengan apa hak Islam kita nak tadi itu, we 100%. Boleh tak ada gapo. Orang alim pandai pakte kita ni bukan seorang dua, ramai. Tetapi kita sebagai awam nak dengar gapo-gapo, nak percaya gapo-gapo, nak pakai gapo-gapo, pasti kita kena pergi dengan bukti alasan, pergi dengan keterangan daripada Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita tahu ayat Quran, tahu hadis Nabi, nama kata kita tak sampai pangkat nak pergi gali Quran sendiri, nak pergi pergi ambil hadis sendiri, kita tak kena pergi sendiri. Ni kita mari duk dengar ni orang tu lawak ridah ni, jalan dah lah. Bukan mana kata kita duk lock kita ni orang awal kena duk pergi sendiri, dak, bukan lagu tu. Orang dua hari ni, ni ayat daripada surah An-Nisa ayat 65, ni suratil Ahzab ayat 30 ni, ni suratil Al-Anfal ayat 20. Hadis ni ada dalam Muwatta, ada dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih. Kama ada terjemah pula, syarah pula. Tak yakin gigi buka dalam kitab tafsir, dia kata lagu mana? Cukup pi. Apa keuzuran kita bagi kecek kata kita orang awal tak pada nak pergi pakai Quran, nak pergi pakai hadis. Gapo? Tak lain tak bukan kita kecek lagu tu kita menzalimi diri kita sendiri. Hawa apa? Kerana kita dah dengar saat ni. Dah dengar apa yang kata rumah buruk kita ni, jemara kita ni, sejeng kita ni. Jangan beki. Belalah hujan lah mana mari pun duduk situ lah.
Hak ni hak asal kita tak leh. Kalau nak buat rumah lain pun tak usah punggah, tak usah kata apa lah rumah tu biar duduk situ. Cara mikir lagu ni bukan cara mikir hak kena. Orang kita nak beki, tengok masjid kita. Orang ramai hari Jumaat penuh atas bawah. Tepat nak ambil air semaya. Jadi kata sepik, nak lagu mana? Hak peluah. Tu cara mikir lagu tu. Orang Islam kita hak faham sunnah tadi itu. Masa dulu nak melata di Mino, tindih gitu begini. Ani buat lapis yang dua, lapis yang ketiga. Supaya nak memudahkan bagi umat. Ini Islam. Bukan mana Islam kena duduk begitu tepat tu lah. Bukan lagu tu. Islam tepat hak thawabit hak tu lah. Kalau mutaghayyirat boleh berubah. Lagu mana? Thawabit. Bak email dengan Allah. Rukuk email tak ada tambah dah. Duduk ni situ. Rukuk Islam lima tak ada tambah dah duduk situ. Tetapi masalah nak memajukan ummah, nak pipingkan ummah, hak reti dah reti lagi, hak molek dah molek lagi, hak tak molek molek. Hak ni Islam buka dengan cara luah-luah. Tahu apa kita dak menyepitkan diri kita? Limadha tudayyiq alwasi'? Kita sepit apa benda hak luas. Ini masalah hak kita sebagai orang tepat kita kena faham di sini. Kerana orang dok royak tadi itu bukan makna kau tak pakai ulama ataupun tak dengar, tak tengok dari kitab Warasatul Anbiya, bukan makna gitu. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala satu hari dia orang mai tanya dia, "Ya Imam, apakah hukum aku nak buat amal lagu ni?" Nabi Muhammad baca, itu apa nama Imam Syafi'i baca perkataan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini. Setengah ulama dia buat misal gitu lah. Orang mai tanya Imam Syafi'i, kata apa hukum orang semaya tak ada air semaya? Imam Syafi'i baca kata, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadis sahih. Tak terima oleh Allah Taala semaya seseorang daripada kamu apabila kamu tu tidak ada air semaya sehingga kamu ada air semaya dulu barulah sah mu nak semaya. Lalu orang hak tanya Imam Syafi'i tanya kata, "Madza ra'yuka ya Imam?" Apa pendapatmu lagu mana? Allah. Tanya tok guru baca hadis. Kamar dia tanya tok guru balik kata, "Mu nampak orang mana?" Imam Syafi'i kata, "Mu tengok tak aku tubik daripada kanisah ke lagu mana? Tubik daripada bot Kristian ke lagu mana? Mu tengok kata aku ni berpakaian Majusi ke lagu mana? Mu tengok kata aku tubik daripada biak ni tempat ibadat Yahudi ke lagu mana? Aku ayat taqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini, mu tanya pendapat aku." Itu mujtahid mutlak. Tunduk kepada hadis Nabi, tunduk pada ayat Quran sifat balas tu. Kita apabila baca hadis Nabi, hadis ke hadis lah, tapi ya zahir bukan murak lah tu. Ya gitu ya. Orang tempat kita ni seolah kata nak akak sama bahu ni. Nak akak sama bahu ni, nak belaga sama dengan bahu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. La ilaha illallah. Apabila kembali kelik kepada mujtahid mutlak sungguh, tunduk dak gitu. Pas kita orang hadap lek belakang ni apa kita nak akak bau? Apa kita tersetunduk sebagai mujtahid, kita tunduk kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa? Ini perkara yang kita kena faham. Ini dasar Islam hak sebenar. Apa benda hak kita kecek ni terkadang orang biasa tu dia kata lagu mana? Muskilahnya bukan duk di hadis. Muskilah bukan duk di ayat Quran, bukan di perkataan ulama, tapi muskilah dipahami. Sebab dia tu faham tak serupa dengan ulama kita. Masalah serupa dengan hadis tadi. Kalau orang ngaji 400 korong, 400 korong ni bukan 40 tahun. Kita kata nak pergi pada dengan muka orang tak erti sangat tu. Ngaji 400 korong nak faham hadis Nabi lagu mana? Hadis Nabi kata tadi, man la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tak terima oleh Allah Taala akan semaya seorang daripada kamu kalau kamu tak ada air semaya sehingga mu tu ambil air semaya. Orang hak ngaji sekarang lah ni terjemah dia kata tak faham lagu tu. Mari orang 400 korong cuba terjemah tengok nak faham lagu mana.
Gi hak tula tu juga. Sebab tu masa saya duduk dua negara gitu, ada yang macam ni. Apabila kita ni mengaji kitab Waraqat ni bagi Imam Al-Haramain tentang masalah usul fiqh. Dia kata tak boleh baca Waraqat, kena bacalah mana? Kena baca Wariqat. Kena baca Wari, tak boleh baca Wara. Baik. Wari wara ni makna lagu mana? Cuba syarah sikit. Dia kata kitab ia tak lebih daripada 9 helai kertas. Buka kamu tengok. Waraqat bermakna tu, Wariqat bermakna tu. Tu lah. Kaca-kaca bahas apa? Tubik hak tula. Ini apa yang kata cara putar belik orang kita tak saya terima benar-benar. Ya masalahnya hari ni orang tempat ataupun orang Islam dengan cara umumnya tahu benar-benar, tahu benda kena, tetapi tak boleh nak kata, tak boleh nak rayak. Dak terlekat gapo? Gapo dak terlekat di mulut kamu? Gapo? Nak rayak benar-benar, orang Islam pegang dengan benar-benar. Salah dengan undang-undang negeri? Tak. Salah dengan Allah Taala dan Rasul? Tak. Salah dengan kebenaran? Tak. Salah dengan amanah kita jadi alim ulama? Tak. Salah dengan gapo? Gapo hak salah? Cuba kita tanya diri kita. Tak tangan atas ni, nak tidur tak tangan. Aish, aku tak boleh nak rayak benda hak benar ni. Kok mana? Dak terlekat di gapo? Rayak-rayak dengan cara molek, dengan alasan, dengan cara pemikiran, dengan apa nama keterangan. Tak ada gapo. Dengan sebab itu, itulah mujtahid kita, ia hajarkan kita. Sebab tu dia kata pada perkataan yang dia kata di sini ni, dia kata lagu mana? Kalau kita nak pakai Imam Syafi'i sungguh ni, Allah pada dia sore ya, kalau nak pakai sungguh orang dalam mazhab dia pun gagah-gagah kalau nak kecek bab sunnah Nabi Muhammad SAW ni. Ni ada kitab ni. Kita orang ahli sunnati wal jamaah, maaflah deh kita sebut ni kitab orang mazhab Syafi'i benar-benar, tapi akidah yang akidah salah. 2 jilid kitab nama Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah Syarh Aqidati Ahli Sunnah. Tak ni. Bagi Qawamus Sunnah Al-Asfahani, meninggal pada tahun 535. Kita orang Jawi Nusantara kita ni tak pernah walaupun ngaji kita ni. Jangan kata-kata nak ngaji tengok pun tak. Apa boleh jadi gitu? Kerana kita tinggal jauh dengan akidah hak imam kita, jalan ni hak imam kita, faham hak tokoh-tokoh ulama hak sungguh. Kita dok faham kata hak kita dok ngaji korang ke-12, korang 13, korang 14, korang 15 ni, apabila ada ni hak kita dok mari, hak kita dok bawa ni 1000 tahun. Kita kecek ya 1000 tahun. Apabila kita cek sungguh putus di awal korang 10 tu lagi. Ini masalah. Ini masalah perkara yang kita kena kembali kelik semula. Ini kitab ni semua ulama dalam Islam kita, luar negara, dalam negara, semejak daripada meja karya kitab ni talaqqi bil qabul. Pakat terima, tak ada talak seorang pun tak ada. Ini perkara yang kita kena nak faham kepada umat Islam benar-benar. Dia kata lagu mana? Qawamis sunnah, laisa lana ma'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal amri syai'un illa ittiba'a wat taslim. Tidak ada bagi kita hai umat Islam serta sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada urusan apa-apa pun malaikat kita ikut dan kita serah diri padanya. Kalau Nabi kata gini, turut, tunduk, patuh tu. Dia tak pesen kata apabila baca hadis widah, kok ngak gitu, kok ngak gini, gitu gini, lah, bukanlah tu. Ini bukan orang Islam yang faham Islam dengan cara benar. Dan dia kata wala yu'radu ala qiyasin wala ghairihi. Jangan ambil sunnah bagi ukur dengan qiyas. Apabila ada sunnah, qiyas tak usah pakai lagi. Kau dulu. Sunnah ada dah ni. Benda ada siap-siap dah ni. Tak boleh. Ni terkadang maaflah kita kalau kita sebut, kalau kata sebut. Ni terkadang setengah-setengah daripada orang ngaji siapa pangkat doktor. Dok tulis dia dalam Facebook, tulis dia dalam tempat mengaji berapa nama. Benar-benar tak sesuai nak sebut. Lah mana? Qiyasnya bab semaya dengan haji.
Kacau duk nak benda hak Nabi tak ada bawa datang. Kalau kita kata mari nak buat ngaji sekali-sekala boleh. Masalah bab usalli tak ada apa lah. Dia nak usalli ke usalli lah, kita pun tak ada nak jadi terik sangat masalah. Cuma nak kira tak usalli ning lah. Nabi mengajar, Nabi suruh, Nabi buat contoh tauladan. Kalau kita tak buat, salah tak sempurna semaya. Hak tu kita kena ingkar. Karena benda ni tak ada. Sampai ke setengah ada dalam kitab senjata tu. Tu kita waktu baik mari ustaz apa nama Abu Abdul Ilah ni hari baca di meja ni, meja tempat saya duk ngajar. Kitab senjata tu. Rawahul Bukhari wa Muslim, kata Nabi mengajar Fatimah akan usalli. Hadis tu plesu. Rawahul Bukhari Muslim pula. Pada jajanya mana kita pun tak percaya benda-benda lagu tu. Kemudian apabila orang kata hadis ni tak ada le Bukhari Muslim ni tak ada. Dia kata tahu walaupun tak ada, kalau tak ada kita kena pakai baqiyah. Qiyah lah mana? Qiyah lah mana? Ni doktor ni bukan makna orang biasa. Hak kerja ni bukan makna kata orang mengaji kelas 10. Doktor. Tapi nya habis doktor lah mana, wallahu alam, Allahu bihi alim. Qiyah lah mana? Ya tak kena qiyah. Qiyah lah mana? Qiyah iaitu kita kena qiyah usalli hak kita semaya ni di atas haji, ya kata. Qiyah atas haji. Lagu mana qiyah atas haji? Nabi kata labbaikal hajj wal umrah. Kita qiyah hak situ, ya kata. Allah. Ngaji kisim syariah Islamiah. Dalam kism syariah Islamiah ya ada satu madah wajib kena mengaji fak ngaji syariah. Madah usulul fiqh, usul fiqh. Kena ngaji bukan semua mazhab, pak mazhab. Kalau dalam Azhar tempat mau ngaji ni pak mazhab. Kalau di majma' fikhi usul fiqh 8 mazhab. Bukan pak 8. Salah satu daripada bab hak kita kena ngaji bab qiyas. Bab qiyas ni kalau kita nak faham, kita orang awal apa boleh faham? Bukan tak boleh faham, boleh faham. Faham lah mana? Qiyas yang kena ada 4 rukun. 4 rukun ini boleh nak jadi qiyas kena ada. Kalau tidak tak boleh jadi qiyas. Qiyas apa? Satu maqis wa alaih. Tepat kita ukur. Kemudian maqis, tepat nak ukur. Ukur-ukur ni payah lagi. Kilo dengan benda nak timbang. Kilo tu maqis wa alaih, tepat nak timbang, benda nak timbang atas kilo tu panggil maqis. Kemudian sababun aw illatun, sebab sama di antara qiyas dengan benda kena qiyas sama. So umpama arak dengan dadah sama pada hukum. Sama pada sebab mabuk belaka, menyakiti manusia belaka sebagainya. Kemudian baru tubik hukum. Ada 4 rukun semua. Kalau gitu nak qiyas yang kena ada maqis wa alaih, kena ada maqis. Maqis wa alaih ni kena ada, kena duduk dulu. Baru datangnya maqis balik belakang. Baru datang. Tiba-tiba maqisnya kena dulu daripada maqis. Maqis wa alaih ni kena dulu daripada maqis. Alah gua nak jadi. Semaya dengan haji ni hak mana dulu ke dia? Semaya dengan haji ni mana ke dulu ke dia? Haji ni di retah pada tahun yang keberapa lepas pada hijrah Nabi Muhammad SAW. Semaya tahun yang kedua. Tahun kedua hijrah Nabi semaya dah di Mekah tu lagi, belum dah hijrah. Bagaimana nak pasal kok tu? Kalau kita nak misal dengan cara mudah, bolehkah anak ada dulu tah dunia ni kemudian mari pok? Boleh. Lagu tu dah akal apa tak boleh nak pakai, akal apa tak boleh nak terima. Doktor kecek balah tu. Subhanallah. Pahna wala mana? Ni perkara-perkara yang kita kena faham. Kalau gitu, wa kullu ma siwaha min kalamil adamiyyin tabi'un laha. Semua perkara-perkara daripada perkataan manusia, kaum sunnah kata ikut bagi sunnah Nabi Muhammad SAW. Tak kira kena ikut. Wala uzra li ahadin yata'ammadu tarkas sunnah, dan tidak ada keuzuran bagi mana-mana orang dia sengaja nak tinggalnya jalannya sunnah Nabi wa yadhhab ila ghairiha, nak pergi pada jalan yang hak lain. Tak boleh buat lagu tu. Li'annahu la hujjata liqauli ahadin ma'a qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sahha. Sebab tidak ada hujah bagi perkataan manusia mana-mana, tinggi pangkat mana pun, serta dengan perkataan Nabi jika adalah
apabila hadis Nabi itu sabit daripada baginda. Tak boleh. Kalau Nabi kata gini, orang lain kata lagu lain, wajib tinggal hak lain pakai dia. Tapi kita hari ni tak ada tarbiyah hak tu. Kita tak ada tarbiyah hak tu. Sebab itulah kita berasa kata gitulah sebagaimana kita raya. Maka jalan ni pianya suruh kita jalan lagu ni. Tuhan suruh. Mana Tuhan suruh? Kita tengok dalam surah Az-Zumar ayat 17 18. Kita tengok tafsir mana-mana. Amba balik kalau kita kecek dengan cara khulasah. Tapi kalau kita nak tafsir tepat ngaji taklim. Ya cara kita mengajar ni amal pernah royak lama mari dah ya ada 4 tangga semua. Tangga mula-mula mengajar pasal muhadarah. Muhadarah ni pasal kita buat tajuk kita kecek lagi. Supaya kita boleh buat makan selalu, buat amal lalu. Boleh lagu tu. Yang kedua mengajar pasal ad-durus. Durus mana baca seko supaya kita duk ngajar malam-malam tu panggil durus. Kitab tu muka tu baris tu durus. Kemudian cara mengaji hak besing khutbah. Tak member kita duk baca tu mengaji juga. Kemudian mengaji pasal mana? Al-munazarah, cara perbincangan satu sama lain. Tu panggil mengaji juga. Maka hak kita royak ni buat khulasah kesimpulan mari kata Tuhan kata fabashshir ibad. Berilah berita gembira kepada hamba-Ku, Nabi Muhammad, allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Mereka yang dengar kata kemudian dia ikut benda hak molek. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah ya Allah Taala hidayah, mereka itulah orang yang mempunyai hati yang waras, hati yang adanya pengajaran yang tak boleh terima daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kemudian satu perkara, lepas daripada kita dengar wasiat Allah Taala terhadap cara kita nak faham agama ni lagu mana, yang kedua kita kena ingat kata sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah wahyu. Wahyun minallahi taala, wahyu Tuhan. Dan dia tak akan berlawan dengan Quran mutlaqan semata-mata, tak ada. No ayat kata Nabi kan ni Tuhan kiri Nabi kan ni, tak ada lah tu. Sebab Allah Taala kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap dengan hawa, Nabi cakap dengan wahyu yang diwahyukan kepada dia. Dan Nabi Muhammad kata lagu mana? Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ingatlah bahwasanya aku ni diberikan akan kitab dan umpamanya serta kitab. Kata lagu mana? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apabila sebut le Quran, bacalah ayat mana-mana. Kalau lagu tu al-kitab mana Quran, al-hikmah mana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah taala kata lagu mana? Ni kita tak say. Kalau kita dengar Imam Syafi'i pun kita tak percaya. Kita percaya kepada orang, kita tak percaya pada alasan. Ni sifat orang kemunduran. Sifat orang mundur ni dia tak percaya, malaikat orang hak dia kenal. Tu masalah. Orang hak kenal tu okey, tak apa percaya pada orang hak kenal, molek. Tetapi kita kena buat gini. Kita kena tarbiyahkan diri kita, dengar daripada orang kenal ataupun orang hak pesen kata duk baca juga, kita mengajar juga tapi dia tak sealiran dengan kita. Orang kenal di sini mana orang puak kita. Ya pesen puak beragama pesen tu. Pesen kata nak dengar demo tu baca kata Imam Syafi'i juga. Tapi bukan puak kita. Tak usah pakai. Ni ugin. Ya kita tak boleh tarbiyah diri kita lagu tu. Kena tarbiyah kata puak tu kita wear tu baik. Sebab Nabi murih qaumiyah ni tak sewi ada wear tu baik. Jangan wear ada. Hanaknya innamal mu'minuna ikhwatun. Sama-sama kiblat tula ni Nabi tula semaya kaifiat tula jadi satu lagu mana? Pakak dengan alasan. Ada moyak ada alasan ke tak? Ada moyak ni mek mana? Tu. Ya duk situ. Ni terkadang kita ni maaflah deh. Berasa kata kalulah kita duk depan ni ada 4 buah atau 5 buah kita rasa mencukupi. Ini masalah besar.
Sedangkan apabila kita keluar tubik daripada rumah kita pergi tempat lain-lain, cara orang lain lagi ngaji, kita setara tu bukan tempat ukur dia lagi. Ni terkadang saya dah wayak sama-sama kepada anak-anak murid malam-malam kata, terkadang orang tak boleh baca kali bahasa Arab, tak ada mengajar kali kita Arab daripada Arabi sungguh tu, reti bahasa hak lain daripada Arab lah, tak usah sebutlah bahasa gapo-gapo, hanya hanal lebih daripada orang boleh bahasa Arab lagi. Tu seolah kata kalau ia tak royak, kalau ia tak ada lah kita hak ia dak dah lah. Buat apa kita dok sepitkan diri kita? Ilmu Tuhan ni tidak ada sempadan. Ilmu Tuhan ni bukan ada garis tak ada sempadan, tak ada pantai pun. Al-bahru la sahila lahu. Laut yang tidak ada pantai itu ilmu Tuhan. Imam Syafi'i katakan, ning siapa dia nak pergi tengok perkataan dia, kita tengok dalam kitab ni. Royak dengan pesan nak. Kita pegangnya ulama salaf, dia mari dengan sanad, haddasana fulan siapa ketua. Hak dia mau kata tak ada sanad, orang sunnah tak ada sanad. Tengok kitab you. Amba ni daripada amba, guru amba, siapa ketua ni? Siapa ketua ni dan tua ni siapa kepada atas, siapa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, siapa ke Nabi, siapa ke sahabat, siapa ke Tuhan, kata gi. Tu cara kita ngaji lagu tu. Bukan mana kata orang tak bukan kita ni tak mengajar pasal kita ni, tak ada sanad, tak begitu, tak gani lah, bukan. Itu apa yang sengkaan buruk daripada orang yang tak ada luasnya pandangan. Imam Syafi'i kata mana, tengok sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillah azza wa jal maqamul bayani 'anillahi azza wa jal. Allah yang kecek terang. Dia kata sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kitab Allah Taala itu menepati keterangan daripada Allah Taala. Mana hadis Nabi ni mari menerangkan akan ayat Al-Quranul Karim. Itu nak ayat cara dia. Email hajar lagu tu. Email kita ni, hak kita kata-kata kita nak duduk belakang dia. Tak apa, kita mazhab dia. Okey, tak apa. Masalah, ada masalah. Ni hajarlah ni. Walaysa syai'un min sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhalifu kitab Allah fi halin. Tidak ada sesuatu pun daripada hadis, daripada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila itlaq sunnah qaulan wa fi'lan, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, wa taqriran, dan akuan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tiga ni tak ada satu perkara pun yang mukhalafah akan kitab Allah Ta'ala fi halin, mana-mana keadaan pun tak ada. Lianna Allah Azza wa Jalla, kerana apa wahai imam? Kerana Allah Ta'ala kata qad a'lama khalqahu, Allah Ta'ala tahu pada hamba dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdi ila siratim mustaqim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pipingkan kita kepada jalan ni hak mustaqim. Hak kita dah minta 17 kali sehari semalam tu, ihdinas siratal mustaqim, wangcai boleh tu email kita kata. Pak kita ni tak apalah, ni email pangkat kita tak siapa, kita dok mikir sendiri tu. Hak ya dok royak tadi tu, royak kita dah, bukan royak ke orang lain. Kita jangan mikir kata ya dok royak pada diri dia, bukan royak pada kita. Dak, ya royak kita dah. Ni nawi kita faham. Kemudian yang terakhir pada perjumpaan sekali ni, ingat satu perkara lagi, manhaj ahli sunnati wal jamaah ataupun oleh sunnah umumnya, jangan mendahului akal fikiran kita di atas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran, battah jangan. Ini kena ingat. Orang awal hak dengar suara ning dengan molek berarti baik, kata akal hak tu hawi kita, hak tu hawi dalam otak kita ni, jangan sama sekali kita buat mendahului Quran hadis, jangan. Ni manhaj kita sama-sama sekali. Kerana ulama-ulama kita ni pakat jalan belah tu belaka, tak ada satu orang pun di kalangan ulama yang dia kata wajib kita kena mendahului akal di atas wahyu Tuhan, di atas hadis Nabi Muhammad SAW. Tak ada. Ning hak ulama sunnah kita jalan. Tapi tak ada arah. Maaflah kita nak sebut dah. Tak ada arah. Hak ni takdir Tuhan. Nak buat apa kena? Takdir Tuhan ada dua.
Qada kauni, qada syar'i. Kauni tu hewat belaka, sama ada benda hak ya redha ya tak redha, semua hak dak berlaku atas muka bumi ni dengan izinnya Tuhan kullu, tak ada beristisna. Tetapi hak kauni, hak tu kauni. Kalau syar'i, Tuhan mengada serta Tuhan redha. Lah mana? Tuhan taruh tempat Nusantara kita ni mengaji peset tu. Ngaji peset mana? Kalau kita pergi tengok di dalam kitab Sawi. Kitab Sawi ni syarah ataupun hasyiah di atas tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Dua-dua orang ni orang Mesir belakang. Maka dalam kitab tu dia katalah mana? Terkadang kita dah biasa dah dengar ke orang duk mengajar. Orang duk mengajar kata kalulah kita ikut Quran hadis wajib kita sesak. Tak dengar sama dah tu. Di Malaysia ada telefon juga mari tanya gano gitu lalu mengajar daripada tanah apa yang kata Serami Mekah ni gano mai duk mengajar lepas kata lagu tu kata wajib sesak ikut Quran hadis wajib sesak. Kecek lah mana apa tu baik natijah balas tu lah. Kita kata tak ada pelik ya kecek lagu tu. Sebab apa tak ada pelik pula? Sebab usul ya balas tu. Usul paku dia ya paku tu balas tu. Ada lah kita kalau lagu tu. Ada. Mana mau tak biasa tengok. Tempat orang duk mengaji belaka kita tu terkadang ayah-ayah kita saudara kita dalam masjid ada dengar kita pernah mengaji di situ. Daripada ya tafsir surah Al-Kahfi tu pada kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada tadi itu ya tafsir Syekh Sawi ana afallahu an ya orang mazhab Maliki duk di Mesir mazhab Maliki lalu ya kata lagu mana afallahu anhu minta terhapunlah dia nak gana ya gelicik Allahumma ighfir lahu warham nak gana ya gelicik. Sikap kita orang ahli sunnati wal jamaah kita beramal dengan hadis Nabi kata la tasubbul amwat, jangan memaki hamun terhadap orang mati, apatah lagi alim ulama kita tak sah. Sikap kita bicara di atas perkataan pendapat orang serah, jangan kita tek. Kalau orang bagi tek ulama ni orang ni bukan manhaj ahli sunnati wal jamaah, bukan. Tak kira Arab ataupun Jawi ataupun Indo Malaysia ke apa, la bukan. Kita nak tek apa dia, hanya kita tek pendapat tu. Kira dia pendapat. Lah mana? Tak saya panjang situ. Masa cukup dah ni. Iaitu ia kata anna akhdha bi zawahiril kitab was sunnati ngamalak min usulil kufri. Sesungguhnya kita pegang dengan keterangan hak zahir daripada Quran hadis itu termasuk daripada dasar kekufuran. Adalah kitab. Ini satu tempat kitab orang kita duk mengaji ilmu kalam tempat kita ni usul yang kena. Dalam mata umum barahin tu saya sebut tak apalah kita sebutlah kita tahu. Usul yang kena kecil apa ni? Usul hak sesat lagi kufur pegang dengan zawahirul kitab was sunnah. Lepas tu sahabat tu yang kecil lagu tu ni saya duk bicara ni perkataan saya duk bicara dengan asatizah orang Malaysia. Salah kata kita nakal perbincangan kita di antara kita dengan dia di sini majlis. Lepas kita kata ya kecil lagu tu pelik ke apa? Hal hunaka minal ajab, benda hak pelik lagi ke ya kecil ni usul ya balah ni? Amo baru tahu. Lalu amo pun ambil kitab tu pukul gambar hantar lagi ke dia. Ni ya kecil, bukan perkataan amo. Allahu Akbar dia kata. Siapa begitulah lu nah. Sebab tu orang kita tak berakhir dengan Quran, tak berakhir dengan hadis. Dulu-dulu lah ni tak ada apa dah, alhamdulillah. Tak laku mana dah. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Alhamdulillah. Jaya, alhamdulillah, jaya Quran boleh tersebar. Sebab tu katanya a'immatus sunnah nak cerah masyarakat tak payah kena duk bahas duk gapo tak ada. Baca Quran atas member, baca hadis atas member, baca Quran tempat mengajar dalam masjid mana-mana ya cerah diri. Tetapi kena cokeh-cokeh jugalah, pasal paku-paku hak kejak-kejak tu kena cokeh-cokeh huai juga.
Walaupun yang lubang kayu pun tak apa, kita cokeh-cokeh, lepas tu kita tapung-tapung gilah, dia kena cokeh juga, tak cokeh langsung tak boleh juga. Dia duk tetak situ, dia kena cokeh weh tu baik katik. Tak apa. Takut kena kaki-kaki orang tak pandai nak berjalan tu, kena cokeh. Tapi dengan cara umumnya baca Quran, baca hadis, baca tafsir ulama, syarah ulama, tak apa insya-Allah. Gitu ya kata. Siapakah tua kita ada belaka ulama kita ni, Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, guru pada guru ambalah dia ni. Mari munaqasyahkan ini perkataan di dalam tafsir dia tentang tafsir dia tepat tak kala dia tafsir kata afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, di dalam surah Muhammad tebal duk gini. Ya mari duk munaqasyah, ya sama-sama Maliki duk gini, tebal duk gini. Kalau kita baca Syekh Muhammad Amin Syanqiti royak ni lah, muskilah habis. Kerana apa? Quran, hadis, tak kira kulit dia, isi kandungnya dia, semua tadi tu kitabul hidayah, bukan kitab sesat lagi kufur, tak ada lah tu. Hak demo duk faham sendiri lah akal demo gebuh lah Quran, buh dalam hadis, hak tu salah faham dia, bukan salah Quran, salah hadis. Ni masalah hamba nak raya. Sebab tu demo kata tak ada pun ke? Ada. Okey, tak ada. Syarah lah mana pun benda ni air laut ataupun sungatan ni kita nak basuh tak tubik ni. Ni perkataan ni nak basuh tak tubik, sungatan ni basuh tak habis. Sebab apa? Syani'ah perkara ni Allah tak ada sore pun di kalangan ulama mujtahid mutlak kecek dengan ini perkataan. Sore pun tak ada. Mazhab ni lebih daripada 100 orang, 100 mazhab lebih, hak kekal mari boleh ada anak murid cucu cicit ni, pak mazhab tu hak kita tahu sore pun mujtahid mutlak tak ada kecek lah ni. Wala wahid, sore pun tak ada. Siapa kecek balah ni? Kalau kata ada, talak dia. Pak tubik mai. Siapa? Mudah-mudahan kita nak tunduk pada itu pendapat. Tak ada. Kalau gitu, akhir kita nak ayat kata otak kita, akal fikiran kita lah mana kena duduk belakang daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Dan pegangnya ahli sunnah wal jamaah, akal kita dengan wahyu Tuhan sama sekali dia tak berlawan juga. Supaya dengan hadis Nabi dengan Quran, akal kita pun tak berlawan juga dengan Quran dengan hadis, battatan tak sama sekali. Tapi selagi Allahu Akbar. Kalau hamba royak, kena royak lah nak buat. Kita ni orang buat ngaji kat ni. Asasut taqdis. Bagi dia, bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi, belum daripada dia nak bertaubat diri kepada jalan ni hak benar, dia kata kan? Dia kata al-faslu tsani wa 30 fi anna al-barahin al-aqliyah idza sarat mu'aradatan bi dhawahir an-naqliyah fa kayfa yakunu halu fiha. Dia kata dalil akal ni apabila dia berlawan dengan zahir ayat Quran dan hadis, bagaimana kita nak buat di sisi mazhab dia berlawan Quran hadis dengan akal fikiran. Tadi rakyat kata asal ayat Quran asal usul dia, kalau kita pergi ikut asal usul Quran tadi itu kufur dah sah. Hak ni rakyat tak berlawan dengan cara akal fikiran kita. Tak serupa dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab salah tak serupa. Kabainas samai wal ardh, seumpama langit bumi tak sama. Tapi alhamdulillah Imam Fakhruddin ni dia bertaubat diri daripada ini pendapat. Dia bertaubat diri daripada ini pendapat. Boleh kita pergi tengok di dalam kitab Ahmad Tadawari malam ni, iaitu kitab namanya Aqsamul Malazzat. Dia kata di dalam kitab tu lah, kata dalam kitab tu dia taubat diri daripada jalan ni hak dia kata saat ni. Dia taubat diri daripada jalan ni hak dia kata saat ni tu, dia taubat, dia tak sih. Sebab apa? Lah. Alhamdulillah mujur dia taubat. Tapi dia kata dia taubatnya. Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Lisanul Mizan pada menterjemahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kitab ni adalah kitab mansukhah. Tapi tak ada arah kita nak ngaji ni. Sani kitab ni. Hingga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala tulis jawab terhadap kitab ni sebuah gini ni, tubik begitu. Dar'ut ta'arud, tubik jadi gitu.
untuk nak mempertahankan maruah Quran, maruah hadis, kata tak belaga sama sendiri, tak belaga dengan akal fikiran, sama sekali tak ada. Ini kita kena tahu, kata hari ni ilmu terbuka, wajib kita kena dengar dan ambil tahu supaya kita boleh jagakan diri daripada perkara-perkara yang tak sesuai kita itu nak jalan di atasnya. Mudah-mudahan perkara itu kita pohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, supaya Tuhan itu menetapkan iman kita di atas jalanan yang sebenar, sehingga kita boleh jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Maka sekadar inilah pada perjumpaan kita sekali ini, kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala membalaskan kebaikan kepada kita sebagaimana Tuhan menghimpunkan kita di dalam masjid ramai-ramai hari ini. Ya Allah ya Sami'ad Du'a, kami pohon daripadamu, himpunlah kami semua ini dan hadirin hadirat ini di dalam syurga nanti, bimannika wa karamika wa judika wa ihsanik ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.